Assalamualaikum. Saya Sabri ZKM. Jemput saya siap. Kita bawa awak semua bersama hobi saja lah. Jadi sahabat yang ada mungkin sekarang sedang apa sedang mengalami stres, saya syurkan awak gunakan hobi awak tu sebagai satu ikhtiar untuk kurangkan stres, dan insya-Allah stres yang awak alami itu akan hilang beransur-ansur insya-Allah. Carilah apa sahaja hobi awak yang paling awak suka buat dan yang paling berkesan, membantu mengurangkan dan seterusnya menghilangkan stres yang awak sedang alami. Saya yakin ya, semua orang Tuhan cipta insya-Allah ada hobi masing-masing. Lagi bagus hobi yang beri manfaat. Jangan hobi yang menghabiskan duit ya. Hobi yang masukkan manfaat, yang masukkan faedah. Ada juga hobi yang menghabiskan wang. Ya. So, dapatkan hobi yang boleh membantu memasukkan ketenangan dan memasukkan kewangan. Elakkan hobi-hobi yang menyebabkan duit habis ya. Sebab saya ada kenalan member yang ada hobi tapi hobi yang banyak. Hobi saya biasalah hobi saya ialah ayam kampung. So jom ikut saya bersama hobi saya, okey. Kalau tak ada hobi, kena carilah satu atau dua hobi dah. Kalau tak jumpa hobi, tak ada hobi, harap you all semua ikhtiar lah. Biar ada juga hobi insya-Allah. Apa khabar semua? Assalamualaikum kepada Nur Hakimi. Nur Hakimi ya, kalau boleh tulis dulu komen Assalamualaikum ya. Tulis komen Assalamualaikum. Nur Hakimi ada bisnes apa ya? Komen sikit apakah hobi awak. Saya yakin ya, Nur Hakimi ada hobi insya-Allah. Sebab telah menjadi lumrah manusia ya, Hakimi setiap orang saya memang suka ternak kampung lah, sebab memberi hasil lepas saya memberi duit. Saya memang fokus kepada hobi yang kampung. Ya, jangan lupa ya, Nur Hakimi tuliskan Assalamualaikum. Mudah-mudahan dengan asbab Ta'ala gerakkan hati awak. Tengoklah saya ini, insya-Allah akan memberi manfaat kepada awak insya-Allah. Saya harap Nur Hakimi faham ya apa yang saya cuba sampaikan. Kerana ini adalah kita hidup di dunia tak ada seorang-seorang. Kita hidup dunia ni memerlukan orang lain juga. Kalau mungkin tak sekarang, tapi lambat laun pasti pada masa nanti kita akan memerlukan pertolongan orang lain. Oleh itu, sebagai permulaan kepada para sahabat kita ni, tolong tuliskan Assalamualaikum. Sebabnya Nur Hakimi telah pun digerakkan hati awak oleh Allah Ta'ala untuk berfriend dengan saya. Alhamdulillah satu bab. Sekarang kita perlu buat gerak kerja untuk
menyuburkan lagi menyuburkan lagi Anita Abdullah, apa khabar? Assalamualaikum. Tuliskan komen Assalamualaikum ya Anita. Saya ingat Anita Allah pertama kali kan tengok belah saya. Alhamdulillah Allah telah gerakkan hati awak untuk tengok belah saya. Dan saya sendiri perlu ulang bahawa Anita Abdullah ke Nur Hakimi dan lain sahabat semua, awak semua tengok belah saya bukan kehendak awak semata-mata ya. Bukan kehendak awak semata-mata, tapi Allah Ta'ala telah gerakkan hati awak tengok belah saya. Dan yakinlah bahawa gerakan hati yang telah digerakkan Allah Ta'ala itu tidak sia-sia. Lambat atau cepat, pasti satu masa nanti awak akan tahu, oh rupanya ini faedah. Inilah faedah manfaat Allah gerakkan hati awak untuk tengok belah saya. Yakin situ. Dan saya seperti biasa dalam belah saya akan kongsi satu ataupun dua manfaat supaya masa yang Allah Ta'ala gerakkan hati awak untuk tengok saya ni, belah saya, dapat saya gantikan masa awak berharga itu daripada saya sesuatu yang berharga juga. Alright. So harap-harap Anita Abdullah dan Jimili, Assalamualaikum warahmatullahi kepada Jimili. Apa khabar Jimili, sihat ke? Jimili dah buat ke persiapan awal untuk menghadapi hari persalinan besok. Saya harap you ambil tips saya ni. Kalau paling bagus setahun atau 2 tahun sebelum tarikh peceng, awak telah bina tapak. Awak telah bina satu tapak atau satu bidang khusus nak fokus, nak dibuat apabila tibanya tarikh persalinan nanti. Paling bagus start hari ni juga. Start hari ni juga ya, supaya Jimili tidak terbuang masa. Bermulanya hari pertama peceng baru nak mula bina kejaya sendiri, maka ia satu tindakan yang tak bijak. So saya harap Jimili hari ni juga sebelum tiba hari persalinan tu dah buat dan nampak dengan sejelas-jelasnya nak buat apa yang lebih baik, yang lebih memberi manfaat kepada kehidupan kita selepas bermulanya tarikh pencen. Ya, Jimili sihat alhamdulillah. Cuma perut masih lagi tak sihat ya, dalam perut termasalah sikit, di luar okey dah. So apa yang saya nak sampaikan ialah tentang persediaan. Persediaan perlu kita buat sekarang sebelum tarikh tibanya nak buat. Sebagai contohnya, contoh bukti macam Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, Allah telah menyediakan 40 tahun dahulu sebelum dilantik menjadi Rasul. Okey, maknanya persiapan dibuat oleh Allah Ta'ala dari segi pendedahan, dari segi pengalaman, dari segi branding sebagainya. 40 tahun, 25 tahun sebelum tu, 25 tahun dahulu, daripada remaja hingga 25 tahun disusun atur oleh Allah Ta'ala untuk jadi Nabi. 25 tahun kemudian barulah Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Nabi. Ini kata persediaan. Kemudian selepas 40 tahun kemudian, 20 tahun, 25, 40 dan 40, 45, maknanya 15. Okey, bermula 25 tahun tarikh naik pangkat Nabi. 15 tahun kemudian barulah Allah Ta'ala lantik Muhammad sebagai Rasul. So inilah persediaan ya. Azira Hamzanya. Assalamualaikum, apa khabar? Jangan lupa Azira tuliskan kalimah Assalamualaikum sebagai alamat untuk saya lepas saya bilas, saya boleh pergi ziarah balik FB awak. Waalaikumsalam kepada sahabat kita Azira Hamzanya. Alright, terima kasih. Nanti saya akan tengok balik apakah pengisian dalam FB profile awak. Hari ini saya cakap tentang di rebayan saya belakang ni, tentang persediaan. Contoh mungkin Azira 5 tahun kemudian ke, ataupun 7 tahun kemudian ke, ataupun 9 tahun kemudian nak dia apa. So sebelum sampai tarikh yang awak nak tu, 5 tahun sekarang Azira dan juga Jimili perlu buat persiapan, gerak kerja susun atur kerangka
dasar yang perlu disusun atur untuk dapat target selepas 5 tahun kemudian. Nak faham dan senang saja Azira ya, sebagai satu ilmu yang berguna supaya adalah ada manfaat, tak buang masa Azira. Terima kasih Azira kerana sudi beri like. Terima kasih. Dan kalau ada manfaat FB ini anda share kepada orang yang memerlukannya. Berkaitan tentang contoh begini, awak merancang niat di hati nak menikmati kelazatan buah durian hasil ditanam oleh tangan awak sendiri. So untuk nikmati hari ini buah durian, kelazatan buah durian hasil air tangan awak tanam sendiri takkan dapat segera hari ini. Bermaksud untuk dapatkan menikmati buah durian hasil tangan awak hari ini, awak perlu tanam durian 8 tahun sebelum ini. 8 tahun sebelum tarikh 2020 ni awak telah tanam 8 tahun kemudian. Barulah hari ini awak menikmati kelazatan buah durian hasil tanam daripada tangan awak sendiri. Nampak idea tak? So untuk hal ini kena faham persediaan. So jangan serta-merta nak dapatkan perkara tanpa ada persediaan. Kata guru saya secara berseluruh, dia kata sediakan jamban sebelum nak buang air besar. Sediakan jamban elok-elok, tempat selesa elok-elok, airnya di mana selesa mungkin jamban tadi, barulah senang. Sebab masa nak buang air besar, jangan di masa kita nak buang air besar itu, barulah kita ambil cangkul, ambil simen, ambil batu nak buat jamban. Akan bermasalah, akan terbuang air besar nanti. Kalau faham, kiasan ini fahamlah dalam kehidupan kita. Ya, janganlah kita masa nak buang air besar baru nak buat persiapan, buat tandas untuk buang air besar. Tak boleh. Sama juga dalam kehidupan kita. Kalau kita nak sesuatu target, contoh 5 tahun akan datang, macam contoh tahun 2025, awak nak memiliki rumah besar, rumah sendiri. So sekarang dah akan start berpersiapan tentang plannya, tentang duitnya, tentang sumber-sumber cari di mana pekerja dan sebagainya. Especially keuangan. Contoh awak nak 3 tahun kemudian awak nak banyak empire business dengan staffnya, dengan sistemnya. So benda ni perlu dirancang hari ni juga. Maka 5 tahun kemudian baru aku dapat menikmati. Jangan buat on the spot, tak boleh ya. So harap-harap Azira, Hamzanya dan sahabat-sahabat yang dipilih tengok belasan faham apa yang saya cuba sampaikan. Betul, kita kena mulakan sekarang dan rancang apa kita nak jadi dalam tahun akan datang. So sama lah konsep durian tadi ya, Azira. Awak tak akan boleh menikmati hari ni on the spot. Durian awak tanam, tak boleh. Nak nikmati hari ni bermaksud 8 tahun dahulu dah tanam dapat durian. Jadi awak telah kerugian masa. Kalau nak durian, maka paksa tunggu pada 2028. 8 tahun akan datang, awak baru nak dapat. So, tak apalah. Yang penting ialah, poinnya ialah kita perlu buat gerak kerja, susun atur perancangan dalam kertas. Kita perlu ada draft, ada kerangka. Apa yang kita nak, nombor satu, selamat. Yang kedua, apakah gerak kerja aktiviti yang bersuaian untuk capai matlamat kita. Seperti contoh saya sendiri, saya selalu share dengan sahabat-sahabat semua ya, bagaimana cara untuk jadi jutawan, berjaya memiliki 1 juta pertama dalam masa 3 tahun. Contoh, saya ada plan saya. Okay, saya contoh nak dapatkan 1 juta dalam masa 7 tahun. At least 3 atau 5. Jangan lebih pada 3 atau 5 tahun. Okey, jangan lebih daripada 3-5 tahun. So kena jelas. Ini penting sangat. Alhamdulillah Azira saya dah mula. So boleh tak share Azira punya perancangan besar. Target yang besar apa? Nak miliki apa? Kalau tak sulit lah. Boleh share dengan saya apakah perancangan awak untuk dapat target 5 tahun kemudian. Tip yang kedua saya bagi penting sangat ini berkait rapat dengan pengukuhan, dia panggil visualization, penampakan di mata. Apa-apa impian kita, perancangan kita, elak simpan dalam otak. Jangan simpan dalam otak. Apa saja impian kita, saya ada lebih 100 lebih impian saya. Semua sekali saya transferkan, saya zahirkan, saya bagi nampak pada buku. Saya simpan elok. Saya ada, kalau perasan kalau FB ni pun saya tulis. Baru ni saya tulis, tiba masanya saya akan berjaya memiliki atau buka 7 cawangan syarikat saya telah cuba dijertih.
Tujuh perasan sebelum ni kan. Itulah contoh-contoh saya buat. Teknik saya bagi supaya kena visualization. Segala rancangan, segala impian, hajat dan hati mesti diperzahirkan dalam buku. Jangan dalam otak. Kenapa saya akan share sekali lagi? So saya selalu ulang ya, benda penting. Saya sendiri selalu tulis dalam FB profile saya ini. Terbaru saya tulis iaitu dalam masa sekian saya mesti berjaya membuka cawangan bisnes saya, brand saya tercuba 7 cawangan. Di mana? Di Bandar Jertih. So dalam menulis impian ni ada beberapa syarat. Pertama sekali tulis dengan jelas apa benda yang kita nak. Yang kedua, tarikh date due kena jelas. Tak boleh umum. Contoh 5 tahun, contoh pada 2025 saya nak buka bisnes, tak boleh. Umum tak boleh. Ia kena jelas. Pada tarikh bila, contoh 2025, berjaya memiliki bisnes apa? Bisnes emas ke, contoh kereta ke, biar jelas. Benda tu tak boleh umum ya, tak boleh umum. Memang kalau umum kita akan bermasalah dari segi kita tidak beri fokus yang jelas kepada apa kita nak, sebab kita sedih kabur apa kita nak. Okey. Mak Fik, Assalamualaikum, tulis kaki mak, Assalamualaikum Mak Fik ya. Jual seekor ada jual seekor bapa ayam bos boleh. Saya ada sekarang nak jual hak muda 3 ekor ada. Yang besar-besar pohon ada 3 ekor nak jual. Kalau nak boleh PM saya Mak Fik 019 90 40 148. Nombor saya dah 019. Kalau betul-betul Mak Fik nak boleh. Asal 3 ekor ayam jantan. Sebenarnya saya fokus bisnes ya, untuk Mak Fik saya fokus menyediakan anak ayam kampung sebenarnya. Saya zoom terus. Saya zoom kepada menyediakan anak yang kampung kepada orang yang nak anak yang kampung. Itu teknik saya bagi supaya faham bahawa dalam kita bisnes kita kena mesti jelas. Untuk sebagai beginner lah. Itu phone nombor saya 019 90 40 148. Kalau betul-betul Mak Fik nak boleh mari. Nanti saya akan PM saya nanti bagi lokasi di mana hobi reban ayam saya, right? Boleh saya kata insya-Allah. Azria, saya nak ada rumah dan ada empire sini seperti very good. So alhamdulillah. Ketiga sebagai tip ya, ketiga ini penting you amal. Mungkin you rasa pelik, rasa tak percaya, tak apa. Yang penting tak percaya tak apa kepada saya, yang penting you buat apa yang sampai ini. Iaitu fokus kepada Azira, dia kata ada rumah dan ada empire sendiri. Dan gini Azira, tuliskan sebanyak mungkin impian awak ke dalam buku. Contoh, nak ejen 1000 orang dalam masa 3 tahun. Tulis. Contoh nak pergi melancong ke New Zealand pada tahun sekian. Nak rumah, sebiji rumah dalam masa 5 tahun. Maknanya 2025 mesti dapat. Masukkan tarikh dalam impian awak. Tarikh dekat angka. Sebab manusia mudah memahami dengan angka. Sebab dia visualization. Kalau lebih rumah tu pula, rumah macam mana? 3 lapis ke, banglo ke. Lagu-lagu terus direct tulis. Lokasi di mana. Ini penting. Kenapa saya bagi sedikit ilmu? Kerana apa yang kita fikirkan, apa yang kita rasa di hati, apa yang kita cakap adalah doa. Apa kita fikir, apa kita cakap ini dan apa kita rasa kat hati adalah doa. Allah Ta'ala mengikut seakan hamba dia. Saya ada beratus-ratus impian saya. Ada yang pelik pun ada. Yang pada fikiran manusia biasa mustahil pun ada. Tapi apa saya terlintas dalam otak saya ni, saya nak apa, saya tuliskan dalam buku saya. Kadang-kadang tulis dalam FB profile saya. Kali perasan semula kan, saya nak pergi ke Mekah. Lepas saya kali follow. Dan saya nak dapatkan contoh 5,000 friend dalam 3 bulan. Saya akan share nanti. Dan mana-mana yang telah berjaya, saya tulis. Tip yang keempat, saya tulis tarikh berjaya capai. Ada yang saya pilih untuk hampir 5 tahun hingga hari ini masih belum berjaya lagi. Ada yang telah berjaya, saya tulis. Saya impian ni saya tulis pada 5 tahun yang lepas. Beberapa hari baru ni berjaya, saya tulis tarikh. Tarikh berjaya, masa berjaya, di mana berjaya. Saya tengok, 5 tahun berlalu baru Tuhan makbulkan. Bukan Tuhan makbulkan, Tuhan realisasikan doa saya. Setengah tu 8 tahun kemudian baru berjaya dapat apa saya hajat. So ini suatu rasa yang cukup bangga.
dalam hati saya suatu rasa nostalgia kepada saya. So yang penting tak suka tadi perlu tulis ke dalam buku apa saja impian kita ataupun hajat kita. Saya yakin ni Azira ni. Azira ada follow tak apa nama Dr. Azizan? Kali follow Dr. Azizan memang kita seperguruan lah. Saya memang follow Dr. Azizan dah setelah hadir khusus dia. Terbaru saya telah hadir MMM. Alhamdulillah ZKM saya telah follow berjaya. ZTM pun telah saya follow. Saya fikir mungkin Azira ni apa nama follow Dr. Azizan. Kali follow Dr. Azizan memang kita seperguruan lah. Kita sahluan insya-Allah, alhamdulillah. So orang yang follow guru yang sama mudah fahamlah apa yang saya cuba sampaikan ya. Saya nak rumah dan empire sendiri seperti mentera pada tahun 2020 bulan Mac. Very good. Hot nawe ibu ada dah? Ada. Maaf ada. Hot nawe ibu dah ke? Ada nawe, ada yang baru. Ada yang baru, yang muda. Dan saya tulis termasuk satu impian. So very good Azira, saya baru follow. Okay, very good. Abezul, Assalamualaikum. Abezul tulis kalimat Assalamualaikum Abezul ya. So saya harap ya Azira lebih lanjut you follow Dr. Azizan. Saya memang belajar secara apa nama online dengan Dr. Azizan. So memanglah pokoknya kita seperguruan lah. Saya akan sama very good. Saya harap you fahamlah apa yang saya cuba sampaikan. Kenapa saya follow Dr. Azizan? Sebab dia proven. Walaupun ada orang, ada hater-hater yang kata ikut dan tu semua adalah hater yang beri batahan tanpa ada bukti. Sebab Azizan dia ada proven, ada bukti, ada result. So saya follow beberapa lagi sifu-sifu lain. Saya ada bahagian pemasaran Dr. Azizan, bahagian closing saya ada, closing menggunakan WhatsApp, bahagian untuk bina agent saya ada, idola saya, bahagian digital marketing saya ada, bahagian bercakap speaking pun ada 5. Saya ada bahagian apa lagi? Menggunakan FB sebagai online 6. Yang saya ada bahagian menggunakan Facebook profile untuk janakan income 6 7. Saya ada 7 orang guru saya ataupun idola saya untuk saya follow dia orang. Secara khusus bahagian itu sendiri. Oh memang Azira hebat dah ni. Syabas untuk Azira Hamzah. Syabas. Mana awal lebih hebat daripada saya lah. Tak layak saya untuk ni ya. So saya ucapkan syabas kepada Azira lebih ke depan daripada saya. Saya sedang mengumpul duit sebenarnya Azira. Sedang mengumpul duit untuk masuk dalam cycle ELX. Doa lah ya. Nak tolong Azira, doa pada saya cepat-cepat duit terkumpul. Saya selalu follow apa nama staff Amirul. So hingga saat ini kewangan masih lagi belum cukup untuk saya follow ELX. Okay. Saya memang rancang, saya dah tulis kat buku saya tu pada tahun sekian saya mesti berjaya termasuk dalam kalangan ELX. Kemudian sekian tarikh tahun saya berimpian untuk masuk kategori apa nama Spire. Dan sekian tahun saya berimpian untuk masuk berjaya dalam circle Titan. Okay. Very good. Very good. Bagus. Very good. So Azira memang lebih ke depan pada saya lah. Saya yakin kalau you follow dan you buat apa sahaja. Sebab cabaran utama manusia adalah tak buat, tak praktik, tak amal. Ilmu dah ada dah, tapi bertangguh dalam beramal. Kalau you dah termasuk dalam circle ELX, you buat sahaja apa yang diajar oleh pengetua, you cepat berjaya. You cepat berjaya insya-Allah. Cabaran utama saya selalu ulang kepada student saya, kata you tak ada manfaat dapat kalau tahu banyak sahaja tapi tak praktik apa-apa tip yang saya sampaikan. Banyak saya sampaikan tip-tip teknik strategi yang saya ambil daripada Dr. Azizan kepada student saya. Tapi saya perhati cabaran utama dia orang ialah kekuatan mindset belum boleh meruntuhkan lagi perangai bertangguh, rasa tak apalah, kemudian lama tak buat. So tak buat tak dapat hasil lah. Dan kita faham untuk dapatkan hasil yang lebih banyak kita perlu amal dahulu langkah-langkah kecil untuk dapatkan lebih besar. So saya ingat saya perlulah saya perlu belajar dengan Azira Hamzah sebab dari segi ilmunya, dari segi kedepannya telah mendahului saya. Saya fikir saya perlu belajar. Nanti saya akan follow. Saya akan tengok dalam FB profile awak apa benda yang isi dalam tu.
Dan kalau Azira ada, boleh share tak FB page tempat awak berbisnes. Saya perlu follow macam Azira sebab awak punya ke depan daripada saya, so saya follow mengikuri awak lah. InsyaAllah doa lah daripada saya supaya saya boleh masuk dengan secepat-cepatnya dalam golongan Elite X, step by step lah. Okay. So alhamdulillah, syabas untuk Azira. Baik sahabat-sahabat semua, bercakap tentang persediaan ni, saya perlu ulang dan ni bahawa you all dan saya sendiri, supaya Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk mengamal apa-apa dahulu ilmu yang telah ada, teknik yang telah ada, untuk dapatkan hasil, especially kewangan, untuk kita dapatkan mempermudahkan capai atau miliki pelbagai lagi impian yang ada sekarang ni. Sebab boleh dikatakan impian-impian yang ada tu kebanyakan sekarang antara pemudah urusan ialah kewangan. Untuk dah capai benda ni, capai rumah, dapat kereta, boleh pergi melancong, bina empire. Zaman sekarang ni boleh katakan amat-amat perlu kepada duit. So doalah pada saya ya Zira, supaya saya boleh mengamalkan dengan konsisten apa-apa teknik yang ada ni untuk mencepat-cepat menjana keuangan, untuk mudah dan pantas saya berpindah daripada satu tahap ke tahap. So, saya ni aim kan nak masuk dalam golongan Elite X lah, insya-Allah. Okay, terima kasih kepada Azira kerana berikan link tadi, insya-Allah. Syukur alhamdulillah. That's why saya boleh rasa betapa pentingnya kita memiliki persediaan dari segi rakan-rakan positif kena ada untuk membantu kita, memberi inspirasi capai impian kita. Satu, persediaan rakan-rakan perlu ambil kira. Persediaan kewangan, persediaan ilmu pengetahuan, persediaan mindset, persediaan apa sekalipun perlu kita buat sekarang untuk capai perkara-perkara 5 tahun yang akan datang. Alright, Umi Syukri, Assalamualaikum. Tulis kan ya? Umi tulis kalimah Assalamualaikum untuk mudahkan saya ziarah balik FB profil awak, kerana awak sudi, awak tadi pilih Allah Ta'ala tengok FB live saya. Saya live benar pada hobi saya ni, rebang ayam belakang saya. Saya memang hobi saya ialah ternak ayam kampung, dan saya cuba develop ni supaya menjadi satu empire yang besar dalam membantu menyelesaikan masalah orang yang nak ayam kampung. Dan saya beli kampung memang freelance, saya bagi jagung, bagi nasi je. Okay, Azim Bandar, Assalamualaikum, apa khabar? Kerana saya dapati sekarang ni ayam daging, ayam bandar ni boleh dikatakan banyak diberi makan duduk-duduk yang mengandung usus-usus tak elok. Dan bila ayam kita makan usus-usus tak elok, kita makan daging ayam yang beri kesan negatif kepada kita yang makan daging ayam bandar. So saya dalam berusaha, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada saya kekuatan lebih banyak lagi untuk saya menyebarluaskan lagi, menjalankan kempen tentang peri pentingnya orang sekarang makan air kampung yang betul free range, yang bebas. Ya, tapi kalau kampung sekarang pun kalau beri dedak pun masalah juga. Cabaran saya perhati, cabarannya ialah makanan ayam itu penting dan ambil kira. Ayam tu okey, tapi bahan makanan tak ada. That's why saya berusaha sekarang ni untuk ada sendiri berusaha untuk dapat sendiri, ada sendiri ladang jagung saya sendiri, untuk saya buat sendiri makanan ayam yang tidak mengandung unsur-unsur subhat ataupun haram. Dibimbangi sebab ada isu baru ni, makanan ayam bandar ni, jenama apa saya tak sebut, ada mengandung unsur-unsur haram yang dicampur dengan makanan ayam tu. Kita ambil, kita beli, kita beri kepada ayam kita membesar, dan masa 40 hari ke sebulan 2 bulan kita makan daging ayam yang tak elok. So isu utama sekarang ialah saya harap Allah Ta'ala bantu saya dan sahabat-sahabat semua, Syafiqah, Azizi, doa pada saya supaya beri kuatan dan committed untuk saya untuk saya memperbesarkan lagi tempat jagung, ubi keledek, ubi kayu untuk dibuat sebagai bahan-bahan kepada makanan ayam kampung. Sana elok ayam kampung ni, walaupun ayam kampung nama dia, tapi diberi dedak moden. Itu tak ada makna macam tu. Walaupun nama ayam kampung, tak kalau diberi juga dedak moden yang ada unsur tak elok, yang haram tadi, so no point lah. So saya teruji, dicabar ataupun diberi cabaran, bekalan makanan ayam yang betul-betul halal, yang betul-betul pure bersih. Sekarang hari ni memang cabar sungguh lah. Jadi saya merancang bersama Ansur ni
kemampuan semasa, saya berusaha untuk ada ladang jagung sendiri, ladang ubi keledek, ladang ubi kayu, ladang pisang sebagai bahan untuk saya beri kepada ayam kampung saya, supaya ayam kampung saya betul-betul pure ayam kampung yang makan cengkerik, yang makan ulat, yang makan cacing, yang makan jagung, yang betul-betul bersih daripada apa-apa unsur negatif ataupun haram. Doalah, doa pada saya Azira supaya saya diberi kekuatan, diberi jalan-jalan mudah untuk saya harungi cabaran ini, insya-Allah. InsyaAllah ya, mudah-mudahan doalah. Sebab saya berancang untuk jadikan hobi saya ini lebih bersifat global sebenarnya. Walaupun hobi, saya berusaha untuk jadikan ia lebih global. Dan saya tahu, saya ada member saya bahagian bisnes ayam daging, dia kata memang daripada telur ayam daging, anak ayam daging memang dikuasai, dimonopoli oleh orang bukan Islam. Bangsa tak kira bangsa India ke China, tapi bekalan ayam, bekalan makanan ayam, anak ayam memang dikongkong oleh orang kafir, orang bukan Islam. So kalau orang tu stop je bekalan anak daging, bekalan makanan ayam, so peternak-peternak kecil akan terkesan. Memang tak boleh lawang orang kafir sekarang ni, especially orang Cina dan Muslim, dia kontrol. Dia kata dia stop je makanan ayam, memang peternak kecil Melayu Islam ni akan terkesan jam. So hingga hari ni ya, untuk makluman Asrul Fatah, Assalamualaikum, tuliskan ya Assalamualaikum kepada Asrul Fatah, tuliskan Assalamualaikum. So ini beri faham pada saya bahawa saya perlu pastikan saya committed untuk mampu mengharungi cabaran ini. Saya ambil inisiatif sendiri, walaupun dhaif, walaupun lemah, insya-Allah saya doa Allah supaya berkuatan dari masa ke semasa, by time, supaya saya ada kekuatan untuk memperluaskan makanan ayam yang betul-betul halal. Kalau makanan ayam dedak tu ada subhat, memang saya yakinlah antara banyak sebab penyakit datangnya pelik sekarang ni kerana datang daripada apa kita makan, especially ayam lah. Sebab Indonesia ni daging utama menjadi masakan kita adalah ayam daging, ayam bandar, ikan nombor 2. So patilah KFC pun ayam bandar. Kebanyakan daging ayam menjadi satu menu utama kepada masyarakat Malaysia. Dan memang cukup membimbangkanlah sebab ada beberapa artikel tulis makanan ayam ni banyak unsur-unsur subhat dicampur sekali. Kita orang Islam, inilah antara sebab mengapa hati kita keras, hati kita tak ada kasih sayang sama Islam, bercakap kasar dan sebagainya, kerana kita makan daging ayam yang membesar daripada dedak yang haram ataupun ada unsur-unsur subhat. So saya fikir bila Allah beri ruang pada saya kerana hobi saya asalnya, saya fikir saya perlu cari orang-orang yang sefikrah dengan saya untuk berganding bahu. Sebab saya faham sebab saya dah belajar daripada Pak Zizan, tak boleh kita seorang diri. Kita perlu ada tim, ada pasukan, ada jemaah, ada kepulauan dalam apa juga perkara bidang kita buat, kerana itulah sunnatullah. Kerana apa? Kerana sahabat Nabi pun dia tak seorang diri. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, Adam sampai ke Muhammad, semua ada penyokong dia, ada tim dia. So kalau kita faham hal ini, kalau orang hebat sedemikian rupa pun ada tim dia, apa saya doa, saya tak boleh hidup seorang diri, tak boleh bergerak sendirian. So dalam ini, kalau sahabat-sahabat semua ada orang yang berminat dalam ternak ayam kampung secara Islami, boleh PM saya 019 90 40 48. Saya memerlukan anda untuk berganding bahu, bersilang tangan, kita memperkuatkan, menyebarluaskan pengguna ayam kampung yang betul-betul menggunakan makanan yang halal, bersih lagi suci. Ini adalah perjuangan yang cukup bagi saya mencabar, sebabnya ialah pasar ayam bandar ni dah masuki semua kepala dalam mindset orang. Nak tak nak, walaupun sukar, tapi bila Allah Ta'ala lorong ke hati saya untuk ke arah ayam kampung, memang setiap perkara ada cabaran dia, saya faham, tak boleh elak. Cabaran biarkan dia datang, pasti begitu. Tapi saya perlu berfikir, membina rakyat, membina tim untuk membantu saya, sama-sama membantu supaya kita lebih mengenengahkan ayam kampung yang ori, yang bersih, yang makanannya bersih daripada apa-apa unsur haram ataupun subhat. So siapa-siapa yang berminat boleh PM saya, insya-Allah. Kami daripada Azira yakin tuan boleh monopoli market untuk kuat dan lebih banyak perkara nak buat. Ya, insya-Allah. Terima kasih kepada Azira, terima kasih. Saya duduk ni, saya asal Kelantan.
sekarang meletak di Kampung Kuala Kuban, Jabi, Jeretih, Terengganu. Ya, so pada Asro dan sahabat-sahabat lain, saya harap you all semua amat ilmu ni. Ini tip hal lain lah. Kalau boleh bila tengok bila saya ke atau bila siapa-siapa jua ya, amalkan tulis Assalamualaikum. Dia panggil engagement. Engagement tu penting ditinggikan dalam menggunakan platform FB live seperti ini. Alright. Berbalik kepada topik tadi iaitu persediaan. Persediaan perlu kita rancang dengan dalam bentuk kerangka. Dasar kena ada kerangka. Tentang pengisian setiap kerangka tu memang agak detail, agak terperinci, itu kemudian. Yang penting kita kena jelas kerangka kita nak bawa ke mana. Untuk 5 tahun, 7 tahun ke hadapan. Alright? Kenapa? Kerana ialah apa yang saya duduk sekarang ni, apa yang berlaku pada saya sekarang ni, berlaku pada awak sekarang ini ialah hasil awak buat daripada 5 tahun sebelum ini. Apa yang jadi sama ada awak kaya ke, miskin ke, susah ke, senang ke, hari ni. Hari ni berapa? 3 bulan? 3 November hari ni. Akibat hasil pada awak 2-3 tahun sebelum ini. Jadilah seperti hari ni. Ini penting nak faham ya. Zul Amiru Zulkifli. Assalamualaikum. Tuliskan ya. Zul Amiru Zulkifli, tuliskan kalimat Assalamualaikum. Ramai yang first time bersama saya, terima kasih banyak ya. Anda mungkin sangsi dengan saya lagi, mungkin was-was, mungkin pada masa awak beranggapan apalah mamak ni. Saya harap you all buang yang negatif. That's why saya minta ya, anda tulis kalimat Assalamualaikum. Sebab saya akan perlu ziarah balik FB profile awak. Komen adalah alamat untuk mudah saya. Bila saya tamat live nanti, saya tengok balik semua mana-mana yang telah beri komen. Macam Ahmad Tarmizi tulis Assalamualaikum, Waalaikumsalam, terima kasih. So saya perlukan alamat. Alamatnya ialah komen. Dia juga dipanggil engagement ataupun perhubungan. Bahasa kampungnya ialah menambah juburkan lagi silaturahim kita bila awak tulis komen, beri salam secara ebilah macam ni. Sebab nak VC mungkin dah tak sudi kan. So antara cara kita bina engagement ataupun suburkan rasa mesra sama kita adalah dengan tulis komen. Itu contoh paling mudah. Semakin banyak awak komen bermakna semakin tinggilah tahap kesuburan silaturahim sesama kita. Alright, Mak Tarmizi bermaksud, terima kasih banyak. So sebelum saya tutup live ini, poin yang saya nak sampai ialah tentang persediaan dalam kita nak suatu perkara, perlu jelas, perlu tulis hari ni juga. Saya telah ceritakan tadi agak panjang, so yang bermaksud saya tak nak ulang lagi lah, you boleh tengok balik belah saya. Okay? Yang penting sahabat-sahabat semua ya, Mak Tarmizi sebagai kalau boleh tulis apakah kejayaan awak sekarang. Saya perlu tahu sebab saya dah sikit ilmu bagaimana saya dah boleh bantu awak semua. Bila saya tahu kejayaan awak sekarang ni, sekian-sekian saya tengok contoh Mak Tarmizi. Kejayaan awak sekarang mungkin sebagai katakanlah sebagai penjual keropok. Contoh kejayaan sekarang, kejayaan ialah benda yang menjadi sasaran hidup awak. Beli baju, beli makanan, beli beras, beli elektrik. Duit datang pada mana? Mana kejayaan lah. Kejayaan awak tu perlu. Saya tahu, tak perlu detail tak apa. Kerana saya nak sampai ke beberapa tip ilmu dalam fasa-fasa tertentu. Bagaimana kejayaan awak tu boleh diperluaskan lagi. Awak akan sebangga nanti. Oh, walaupun aku hanya kejayaan sebagai bisnes keropok sahaja contoh. Rasa hina, lekeh. Tak. You rasa hina, rasa lekeh sebab tak ada ilmu sahaja. Sedangkan berapa ramai orang yang jual keropok juga seperti awak, tapi bila memiliki ilmu, memiliki sistem, maka boleh develop empire yang cukup besar hanya sebagai jual keropok sahaja. So perbezaan antara orang gagal dengan berjaya dalam bisnes keropok ialah bukan kerana apa, kerana ilmu pengetahuan yang ada ataupun tak ada. Dan walaupun dah ada sekalipun, yang membezakan juga ialah ada tak buat praktik ilmu telah ada. Kalau setakat ada ilmu sahaja tapi tak praktik, tak ada guna. So, perbezaan yang menyebabkan gagal atau berjaya dalam suatu perkara, kejayaan dia ialah dia tahu apa dia punya fokus dan dia pergi tambah pengetahuan, ilmu dan dia praktik kepada pengetahuan ataupun ilmu yang telah dia ada. Itu sahaja pembeza dia. Kepantasan bertindak pun you juga, bila dapat ilmu tu bertindak dengan pantas pun beza juga antara orang yang berjaya dengan orang yang gagal. Itu sahaja. So, bila saya tahu contoh Mak Tarmizi, oh ini kejayaan awak, maka saya boleh beri sedikit ilmu sebagai kata bukan mengajar tapi buat bagi nampak rasa berbangga bahawa apa yang you buat sekarang inilah bukan idea awak.
Sebenarnya bukan idea awak, tapi Allah Ta'ala beri faham, beri nampak kepada awak. Sebila awak faham bahawa ia datang daripada Allah Ta'ala, maka awak akan berbangga nanti. Walaupun mungkin hanya kerjaya awak sebagai tukang kayu beca sahaja. Penampakan, rasa selesa, rasa nak buat pandai beca tu bukan idea awak. Allah Ta'ala yang gerakkan hati awak. Cuma sekarang ni awak tak boleh kaya, tak boleh besarkan bisnes empire kayu beca kerana awak tak ada ilmu. Tidak ada sistem, tidak ada teknik yang betul. So, saya ada sikit ilmu bahagian ini. Sekadar mana yang mampu, bukan niat untuk mengajar, saya beritahu ini cara dia. Dengan hanya kejaya sebagai tukang kayu beca, boleh menjadi empire yang besar, boleh pergi jauh sebenarnya. Sebab ada orang yang boleh. Kenapa dia boleh? Sebab ada ilmu saja. Dan bertindak dengan apa ilmu yang dia ada. Itu sahaja. Contoh saja, Mak Tamizi. So, saya terpaksa gunakan pengisian dalam FB awak sebagai tempat saya tengok. Oh, ini dia kejaya Tarmizi. Kenapa saya show awak semua kongsikan sedikit banyak kejaya awak menggunakan Facebook profile untuk peringkat awal. Tak perlu lagi guna FB page sebagainya. Tapi untuk setidak-tidaknya, paling kurang alang-alang Mak Tarmizi telah ada FB profile nama dia Mak Tarmizi. Ya, Waalaikumsalam kepada Mak Tarmizi. Dan Zul Amiru Zulkifli pun ada. Dan nama FB profile awak nama dia Zul Amiru Zulkifli. So, jangan persiakan platform free ini untuk anda mengenengahkan bagi orang nampak kejayaan awak tu. Awak kena berbangga tau. Sebab Allah Ta'ala yang dorong ke hati awak. Semana mungkin Tuhan dorong ke hati awak dengan sia-sia. Walaupun hanya mungkin pada mata awak hina. Tak. Allah Ta'ala tak akan zalim. Walaupun you kerja sebagai kejaya sebagai kutip sapas berjalan. Rokeh tak. Tak hina. Allah Ta'ala yang gerakkan awak nampak. Sebab penampakan suatu bidang tadi bukan datangan sendiri. Allah bagi nampak. Mana mungkin Tuhan buat suatu perkara sia-sia. Subhanallah. Cuma nafsu kita sahaja rasa hina kerja tukang sapu. Rasa hina kerja tukang kutip kotak kertas. Bisnes kotak kertas. Kita rasa sebab kita nafsu kita kotor, tak bersih. Kalau you akan tahu 3 golongan yang selamat. Golongan yang selamat 3 sahaja. Iaitu wali-wali Allah, para Nabi dan Rasul. Kalau bukan wali Allah, bukan Nabi, bukan Rasul, tak ada jaminan. Saya bukan wali. So, Nabi Rasul lagi jauh. Bila kita bukan wali Allah, bukan hati bersih, so gerak kerja kita buat ialah berpandu kepada ilmu yang ada, develop sikit, pergi belajar lagi. Alright, dapat apa yang cuba sampaikan. So berbalik pada poin tadi, saya paksa gunakan FB profile untuk tahu apakah kerjaya Mak Tamizi. Ini bermaksud antara cara, banyak cara ya, antara cara paling jimat duit pantas dan mudah ialah gunakan dahulu platform Facebook ini. Kalau mampu gunakan IG dan sebagainya. Itu kemudian fokus dahulu kuasai dahulu gunakan Facebook profile ini untuk awak beritahu, kongsi kepada masyarakat di alam maya ni, ini kebolehan awak, ini kepakaran awak. Bila awak telah mulai konsisten kongsi beritahu apa-apa yang awak mahir bina dalam FB nanti, insya-Allah friend FB awak akan satu masa nanti memerlukan ilmu awak. Contoh saya sendiri, saya banyak gunakan FB profile Sabri Ibn Zaki M ini berkongsi 3 perkara. Pertama tentang hobi saya, ayam kampung. So saya selalu buat FB live tentang ayam kampung, share tentang jenis penyakit ayam kampung sebagainya. Lama-lama awak akan nampak saya lebih banyak memiliki ilmu dan boleh membantu menyelesaikan masalah tentang ayam kampung. Bila awak nampak saya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan ayam kampung, di saat itulah akan datang rezeki lain pula. Pertama, saya share dalam FB saya ini gunakan secara optimal tentang iaitu bisnes saya, industri kesihatan. Saya zoom kepada perut, organ perut untuk bantu masalah kanser perut, kembung perut, masalah gastrik sembelit. So saya selalu kongsi tentang perut, informasi tentang perut, bahagian perut beberapa bahagian. Saya selalu ulang. Sebab inilah kejayaan saya, bidang saya. Ketiga ialah saya share tentang bagaimana nak buat pemasaran. Bidang saya banyak memiliki ilmu dalam bidang zero cost marketing. Pemasaran tanpa kos. Guna FB Live, guna IGTV, guna YouTube, guna blog, guna WhatsApp, guna Telegram, guna landing page, guna Lazada, guna Shopee. Saya memang fokus kepada menyebarluaskan bisnes saya, hobi saya dan juga kelas saya. Banyak saya share tentang guna yang dahulu yang free. Tak perlu berbayar, tak perlu masuk TV dahulu, tak perlu masuk audio. Dan janakan income, janakan personal branding, group branding, team branding,
janakan duit menggunakan yang free dahulu. Ya, Wan Arif, assalamualaikum, apa khabar? Terima kasih. Jangan lupa ya Wan Arif tulis kalimah assalamualaikum. Saya perlu ulang ya sebab saya tahu orang tak faham. Saya harap you tulis komen assalamualaikum. Yang kedua, kalau boleh, kalau sudi, jika FB saya ada manfaat, tolong sampaikan kepada, sharekan FB saya ini kepada orang yang memerlukannya. Anda akan diberi pahala berkongsi sesuatu yang baik yang Tuhan suka, Tuhan tak marah, tak tegah, you kongsi ke benda yang baik, akan diberi pahala. Dan pahala awak itu akan dapat sama-sama berpanjangan. Kerana benda baik ni, Allah akan beri pahala. Selama mana wujudnya Facebook atas dunia ni, 10 tahun akan datang ke, selama itulah bila awak tengok proses yang baik yang awak buat tadi, awak dapat pahala walaupun awak tak tiada alam dunia ini. Ini cara mudah zaman sekarang untuk mengumpul pahala sebanyak mungkin. Ini juga bermaksud kalau awak share benda tak elok yang Tuhan marah, Tuhan murka, tulis benda-benda yang tak jelas, yang fitnah, juga dapat saham dosa. Selama mana wujudnya FB selama 10 tahun, 20 tahun, you dah mati lama sekalipun, you tak dapat juga saham negatif. So, na'udzubillah. So, gunakan sebaik mungkin platform-platform free ini seperti Facebook, IG, TikTok, blog dan sebagainya untuk menjanakan dua. Pertama, keuntungan duniawi, kewangan. Yang kedua, keuntungan akhirat, pahala. Gunakanlah insya-Allah. You amal apa saya sampai ini, you akan tahulah ini rupanya implikasi faedahnya mengapa Allah Taala takdir awak tengok email saya pada hari ini. Insya-Allah, right? So mudah-mudahan you faham, dapat sesuatu yang berguna, dan insya-Allah saya akan cuba sebaik mungkin semampu saya ada untuk sampaikan yang baik-baik yang berguna dalam FB ini supaya masa yang beri kepada saya tak sia-sia. Nanti saya akan diproses Allah Taala tahu untuk melawan Mak Tamizi. Allah akan soal saya, kenapa Sabri kau buat belah konsol tak faedah, membuang masa penonton awak Mak Tamizi, saya akan persoalkan nanti. So saya faham hal ini. Justru itu saya berusaha semampu mungkin setiap kali buat live, setiap kali saya buat live, setiap kali saya tulis post sebagainya, saya nak sampai ke suatu manfaat. So bila awak tengok dalam masa 5 saat ke 5 minit ke, awak dapat faedah. So masa tadi anda tak persia. Saya tak persiakan masa awak semua. Alright, itu daripada saya. Jangan lupa sahabat-sahabat semua yang tengok bila saya sekarang ataupun selepas saya tamat Abilah ini pun ada tengok kemudian nanti, tolong tinggalkan komen. Sebab Abilah ni ada beberapa teknik. Abilah berfungsi sama ada semasa Abilah berlangsung ataupun selepas Abilah berlangsung. Itu teknik saya akan share kemudian insya-Allah. Okay? So jangan lupalah sahabat-sahabat semua, Mak Tamizi, sahabat-sahabat lain, gunakan yang free ini untuk anda sampaikan sesuatu manfaat bergantung kepada kejayaan yang awak buat sekarang. Saya yakin kejayaan awak itu ada positifnya. Sebab awak buat benda tu bukan sehari dua hari, dah bertahun dah. Pengalaman tu banyak bidang awak. So alangkah ruginya awak tak menjanakan pendapatan pahala, pendapatan kewangan dengan tak kongsi kemahiran yang anda buat bertahun-tahun lamanya, tak gunakan platform free seperti ini, seperti Abilah ini, maka saya fikir ia satu kerugian besar, peluang untuk anda menjanakan pahala dan juga keuangan. Sebagai manfaat, sekian Sabri Ibrahim daripada saya. InsyaAllah, salam hormat, salam sayang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.